كافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita sambung bacaan surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Ini selawat Anwar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasirril asrar watiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadanil
المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، ya ibadallah, sahabat-sahabat ukhuwah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, berbanyak-banyak kita syukur kepada Allah. Allah masih lagi memberi peluang kepada kita pada pagi ini untuk kita bersama-sama menerajui satu lagi kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita meniti hadis-hadis terakhir daripada Syama'il Muhammadiyah, ya, yang mana hadis yang terakhir sekali adalah hadis yang ke-410. Sekarang ni kita 372. Hadis yang agak panjang, yang dibawa datangkan daripada seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Ismail Adam bin Iyas dan seterusnya kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang agak panjang daripada kisah Nabi SAW dikelilingi para sahabat dalam suka dan duka, ketika menikmati makanan dan ketika sama-sama berlapar. InsyaAllah apabila selesai ataupun khatam hadis kita ni, kita akan sambung dengan satu lagi, masih lagi cerita-cerita melalui hadis-hadis mursal yang didatangkan terus daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni 10 sahabat yang dijamin syurga. Alhamdulillah, nampaknya kitab sedang diwar-warkan, sedang diwar-warkan. Senarai nama telah pun dikutip, masih lagi belum terlewat. Andai ada yang nak masuk nama lagi, cuma saya nak pesan sangat-sangat, apabila kita mengambil kitab atas nama wakaf, maka kita diperwajibkan untuk memperjalankan wakaf tersebut. Jangan disimpan di rak, di dalam beg, di rumah, tak digunakan, kenyang makan habuk semata-mata. Kerana orang yang berwakaf itu adalah orang yang memberi amanah,
Dan amanah ini kita kena tanggung. Apabila kita ambil, dengar kata kitab tak payah bayar dapat wakaf, maka kita ambil. Bila kita ambil, adalah satu tanggungjawab kita untuk menunaikan wakaf tersebut kerana ia adalah amanah. Ha? Jadi bukan saya kata sepatutnya belajar pada saya dah. Pergi cari mana-mana guru pun tak apa. Ataupun baca di rumah. Sebab kitab ni saya pilih kitab Rumi. Boleh baca dengan seisi keluarga. Janji berjalan wakaf tersebut kerana amanah yang telah dipertanggungjawabkan. Saya bimbang seandainya kita ambil, tapi kita tak baca, dia akan tanya di akhirat nanti, kenapa aku tak diperjalankan? Kenapa aku dihentikan hanya di rak buku kamu atau mungkin di dalam beg mengaji yang dah lama tak buka. Ni tanggungjawab ni, berat ni. Setiap apa yang kita miliki, semua akan ditanya. InsyaAllah. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bermurah hati. Masya Allah, sahabat-sahabat ukhwah muslimah ni sungguh bermurah hati. Fastabiqul khairat. Sentiasa berebut-rebut, berlumba-lumba melakukan kebajikan serta kebaikan. Bila dibuka saja wakaf, masing-masing berebut nak masuk. Nak masuk walaupun sedikit saja infak dia. Daripada sedikit hinggalah yang sebanyak-banyaknya adalah satu niat yang paling baik, tak lain dan tak bukan adalah untuk menghantar harta kita di muka bumi ini untuk kita post ke akhirat agar kita boleh milikinya di akhirat nanti. InsyaAllah hanya Allah Ta'ala sahaja yang membalas daripada kebaikan dan kemurahan para sahabat. Saya berharap sangat seandainya kitab 10 sahabat yang dijamin syurga ini dapat kita kuliah secara bersemuka. Lebih zuk dan sedap. Lebih zuk dan sedap. Kalaulah ada rezeki, kalaulah ada rezeki, kita cari mana-mana kuliah yang boleh istiqamah bersemuka, saya akan selitkan kitab 10 sahabat dijamin syurga, insya-Allah taala. Tengoklah, rezeki kita milik Allah. Allah sahajalah yang memberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama menuntut ilmu di jalan Allah, insya-Allah. Baik. Kita akan baca hadis yang ke-372. Sedap tak sedap nah? Kita dah melalui beberapa fasa, beberapa tempoh, hingga kepada 372 ada hadis cerita pasal Rasulullah dan para sahabat, bermula daripada kisah fizikal Rasulullah. Satu persatu kita cuba susuri jalan baginda sallallahu alaihi wasallam hingga sampai baginda tidur, baginda mandi, baginda qada hajat, baginda berbekam, apa juga tanda kelahiran yang ada pada tubuh baginda, baju besi baginda, topi perang baginda, pedang baginda, makanan kegemaran baginda, cincin baginda, perhiasan baginda, alas lapik tidur baginda, bantal baginda, keseluruhannya telah pun kita susuri jalan baginda sallallahu alaihi wasallam kerana untuk memecahkan tembok cinta dan rindu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam agar sentiasa di hati kita tahu setiap inci sirah perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah syama'il. Barang siapa memiliki syama'il, maka dia ada sebatang tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya kita, bukan sekadar kita membaca, bahkan kita dapat sama-sama bermuzakarah. InsyaAllah hari ini kita akan sambung meraihkan hadis ni walaupun panjang. Kita baca, kita baca. Perempuan ikutlah baca, kalau tak baca, kita takkan baca sampai bila-bila, bacalah insyaAllah, Saya terus ambil kepada matan dia, an Abi Hurairah, Saya tak ambil daripada an-an yang lain. Saya terus ambil kepada matan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha la yalqahu fiha ahadun
فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاءك بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن بن تيهاني الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدام فلم يجدوا فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلقا بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى النخلة فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطب ويشره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات الدر. فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث. فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. فقال يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار المؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال في النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. قال وهو عتيق. وقال إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفته إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوق بطانة السوء faqad wufiya. Wallahu a'lam. Panjang hadis ni nak. Panjang hadis ni. Alhamdulillah. Saya ingat lagi waktu saya belajar dulu nah, saya disuruh membaca hadis ni kok punya sangkut nah. Pasal apa? Bila baca di depan orang ramai, takutnya bukan kepalang lah. Sejuk pun berpeluh sampai basah tudung-tudung waktu tu nak menitik-nitik. Dia jadi bahan ketawa. Dengan sebab terlalu takut. Kena pula baca panjang. Walhal kalau kita baca Al-Quran, 2-3 muka surat tak ada masalah. No? Tapi hadis, dia punya bahasa, dia punya matan dia agak susah sedikit. Matan hadis susah sikit. Tidak seperti ayat-ayat Al-Quranul Karim lebih indah dan mudah. Mungkin sebab kita selalu baca. Sebab tu mudah bagi kita. Baik. Kita tengok apa dia cerita hadis yang panjang ni. Hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada masa yang biasanya baginda tidak keluar. Ceritanya, cerita Abu Hurairah. Rasulullah ni dia ada masa-masa dia keluar. Ada masa-masa dia keluar. Ada ketikanya dia tak keluar. Dan waktu yang baginda selalu keluar ialah
apabila hampir masuk waktu zuhur. Kalau kata dia tak pergi berperang atau menjalankan aktiviti-aktiviti pemerintahan, baginda akan duduk di rumah, dan apabila hampir pada waktu zuhur baru Nabi keluar. Tetapi hari itu Nabi keluar awal. Nabi keluar awal. Sebenarnya Nabi lapar. Keadaan baginda SAW lapar kerana sudah beberapa lama yang dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah, kami isteri Rasulullah pernah sebulan rumah tak pernah tak pernah masak apa, dapur tak pernah merasak selama sebulan. Jadi keadaan baginda ni mungkin terlalu lapar. Baginda bukan jenis yang suka meminta-minta. Lapar macam mana pun, pendam saja kan. Walhal kalau baginda minta terus dapat. Bahkan hidangan dari surga akan Allah Ta'ala hadiahkan kepada kekasihnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lepas tu dia keluar. Dia keluar. Dia lapar sangat. Dia lapar sangat. Dia keluar. Bila dia keluar, apa dia ni? Dia kata, dan dia kata tak ada siapa pun. Dia tengok sunyi, sepi, tak ada siapa. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada baginda. Lalu baginda bersabda, ada apa engkau datang wahai Abu Bakar? Nampak Nabi keluar. Terus Abu Bakar mai. Abu Bakar ni sebenarnya, dia ni apabila dia berpisah dengan Rasulullah selepas waktu subuh, dia balik pisat dia rumah dia. Selesai duha dia nanti keluar balik. Dia akan keluar, dia akan pandang perhati rumah Rasulullah sampai nampak kita panggil bayangan Rasulullah lah. Kenapa? Sahabat ni sahabat yang terlalu merindui Rasulullah. Walhal baru berpisah subuh saja. Dia nak pergi jumpa pula. Kalau kita balik, kita berwasap. Sampai dah rumah, Alhamdulillah. Dah sampai, nak masak apa-apa gitu gini. Kan, sahabat kedua ni, tak ada lah macam kita. Jadi, Abu Bakar As-Siddiq ni dia diceritakan bahawasanya bila dia balik ke rumah, baru balik ya, baru jumpa dengan Rasulullah, dia akan merindui Rasulullah. Sambil dia menghadap ke dinding, dia menangis. Dia kata, aku sayang sungguh nak lepas dia. Nak lepas Rasulullah bagi masuk dalam rumah. Sebab kalau boleh dia nak 24 jam duduk dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah kan ada tanggungjawab lain. Jadi bila dia nampak Rasulullah ni keluar seorang-seorang daripada rumah, baru keluar rumah. Nak carilah kok ada apa nak makan. Terus dia mai. Dia terus menuju kepada Nabi SAW. Jadi Nabi tanya kepada dia, ada apa engkau wahai Abu Bakar? Ya Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, aku datang untuk bertemumu ya Rasulullah dan memberi salam kepada baginda. Nak jumpa lah. Nak jumpa dengan Nabi SAW. Rasulullah tanyalah, pasal apa? Baru saja berpisah. Dia tak ada lain lah. Memang dah tahu. Rasulullah pun tahu. Itu adalah sifat Abu Bakar yang dia ibarat bayang-bayang dengan Rasulullah. Sentiasa ada. Sentiasa ada. Bukan kata dia tak bagi kawan-kawan lain berkawan. Boleh. Dia bagi. Tetapi dia tak mau ketinggalan di dalam setiap majlis yang dihadiri oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia abang tak ada apa saja nak jumpa, nak bagi salam. Tak lama kemudian, duduk dua orang sahabat ni, datanglah seorang lagi sahabat. Ni di antara sahabat-sahabat yang radhiyallahu anhum yang dijamin syurga oleh Rasulullah kepada mereka semasa hayat hidup. Dan dia kata, Umar datang. Umar pun datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada apa engkau datang wahai Umar? Umar menjawab, aku merasa lapar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ni dia berterus terang. Dia berterus, aku lapar pula ya. Okey, kalau kita hari ni kalau kita lapar, kita pergi jumpa dengan kawan kita, jom kita keluar pergi makan, kan? Sebab apa? Sebab kita berkemampuan. Kita ada makanan. Kita boleh aja kawan kita pergi makan, atau kita belanja dia makan, atau kita bawa makanan untuk dia. Tapi sayangnya Rasulullah ni fakir, sahabat-sahabat Rasulullah juga fakir. Tak ada apa-apa untuk mengalas perut mereka. Maka Sayyidina Umar ni dia keluar tujuan dia nak cari makan.
tentang mana siapa yang ada nak belanja ke. Jadi tujuan Saidina Umar ni dengan Saidina Abu Bakar agak berbeza. Nah, Saidina Umar ni dia kata, kalau lapar macam ni pergi cari Rasulullah lah. Rupanya dia nak cari Rasulullah juga. Sebab selalunya baginda SAW ada saja orang bagi makanan dekat dia. Jadi dia pun pergi jumpa dengan Rasulullah. Baik. Apa Rasulullah jawab? Sesungguhnya aku pun merasakan hal yang sama. Okay, Rasulullah kata, aku pun lapar juga. Tujuan yang sama. Tapi Abu Bakar ni dia memang pemalu. Dia memang pemalu. Dia tak kata dia lapar. Padahal dia pun lapar. Dia pun sama-sama lapar. Yang dikatakan sahabat Abu Bakar ni, baginda adalah di antara yang terpilih orang yang pertama akan ke syurga. Yang mana apabila melintasi Siratul Mustaqim seperti kilat sampai di ambang syurga, terbuka 88 pintu syurga. Menerima kedatangan Abu Bakar. Dia tak masuk. Dia tunggu sampai Rasulullah masuk baru dia masuk. Kalau kita lambatlah kalau nak tunggu Muhammad. Dia tunggu seorang-seorang. Umat dia nak melintah tu bukan senang nak habis. Aku dah boleh lintah macam kilat. Masuk pergi dulu lah. Tak lagi cari tempat bagi kat dia. Tak. Dia tak masuk. Dia tunggu di situ. Tunggu dia di mana? Menanti dia di taman syurga. Dengan penuh kenikmatan dia tunggu situ. Tu pun dia rasa dia tak layak menikmati kenikmatan tu lagi. Dia pergi dekat-dekat dengan Rasulullah. Sama-sama nak tengok siapa yang boleh melintas. Sayu hati bila cerita tentang nak melintas sirat ni. Sampaikah kita ke sirat tu? Layakkah kita melintasinya? Macam mana cara kita ni? Wallahu'alam. Kemudian Rasulullah ni bila tahu hajat hati para sahabat ni, sebenarnya Abu Bakar pun lapar dia cuma tak habaq saja. Dia tak berterus terang seperti Umar Al-Khattab. Jadi mereka pun sama-sama pergi ke rumah Abu Haitham bin Taihan. Biasanya kalau lapar nanti pergi rumah Abu Talhah. Pergi rumah Abu Talhah. Tapi mungkin Abu Talhah ni dia di antara dermawan yang Rasulullah tak minta pun hantar bagi. Kan bila dalam tempoh rumah Rasulullah tak berasap dapur dia, tak ada apa untuk dimakan, dia adalah pembekal yang setiap hari hantar makanan. Setiap hari dia hantar buah kurma ke rumah Rasulullah. Jadi keadaan ni bila Rasulullah nak keluar pergi cari makan, Rasulullah rasa tak malah pergi rumah Abu Talhah, kita pergi rumah Abu Haitham. Abu Haitham pun dekat juga situ. Dan Abu Haitham Al-Ansari, kalau disebut Al-Ansari ni, dia adalah penduduk tetap Madinah. Penduduk tetap Madinah, bukan orang Muhajirin. Seorang sahabat yang memiliki banyak pohon kurma dan kambing serta tidak memiliki pembantu. Itu keadaan Abu Haitham ni. Dia Allah Ta'ala bagi dia memiliki kebun kurma yang besar, yang luas, binatang ternakan yang banyak. Tapi dia tak ada khadam. Dia tidak memiliki khadam. Semua kerja tu dia buat sendiri dengan tenaga dia. Tanpa dibantu oleh siapa-siapa pun. Jadi menyebabkan keadaan dia selalu tak ada di rumah. Orang kerja ni kerja pula bukannya tentu waktu. Selagi tak selesai maka dia takkan pulang ke rumah. Jadi bila Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat sampai ke rumah Abu Haitham At-Taihan ini, mereka pun jumpa. Mereka bertanya kepada isterinya, isteri Abu Haitham, di manakah suamimu? Dia menjawab, suamiku datang. Suamiku sedang mencari air tawar untuk kami. Rupanya Abu Haitham pergi angkut air. Mencari air tawar ini, dia pergi angkut air. Kan dia pun tak ada kepala paip. Dia pun tak ada gas nak masak. Semua tu dia pun kena cari sendiri. Nak cari kayu. Kena cari air angkut untuk mandi, minum dan sebagainya. Kita bersyukur sangat-sangat. Kita tak payah cari kayu api. Kita tak payah pergi angkut air. Cuma sekali-sekala Allah Ta'ala uji kita gas tak ada pun tak payah masak kayu api juga. Cari kedai terus.
Nah, ambil hang. Pasal apa gas tak ada, air tak ada kan? Nikmat kita ni melimpah ruah. Okey. Jadi bila mana suami uh, dia tak ada, dia tak bagilah masuk walaupun yang datang itu adalah Rasulullah. Dan Rasulullah itu memang adalah manusia yang beradab. Rasulullah pun tak masuk, tunggu di luar ditemani oleh dua orang sahabat kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian Abu Haisam datang dengan membawa bekas air yang berisi. Demailah, nak? Demailah. Dia menyimpan bekas air itu, kemudian memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta bersumpah demi ayah dan ibunya untuk melakukan apa saja untuk baginda. Seronok nah balik-balik ke rumah, tengok-tengok ada sahabat kesayangan duk tunggu. Nah, bahagia yang datang bertamu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita lah no. Kalau tengok muka tok guru kita, Allah, nah, bahagianya. Memang rumah aku pula tu. Masya Allah, nah. Cepat-cepat dia letak bekas air dia yang dia tanggung di belakang. Penuh berisi dengan air. Ha? Kemudian dia terus kelak pergi kat Rasulullah. Dia peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil dia kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi ayah dan ibuku. Atas nama ayah dengan emak dia, atas nama emak dan ayah dia, dia bersumpah. Dia kata, mintalah apa hal, dia kata, apa khidmat yang boleh aku lakukan kepadamu ya Rasulullah atas nama dua ibu bapa. Maknanya macam ni sumpahan yang dibuat oleh Abu Haisam. Segala kebajikan yang aku nak buat ni atas nama ibu dan ayahku. Dia bagi hadiah kebajikan atau khidmat yang dia nak buat ni kepada ayah dan ibu dia. Khidmat besar yang akan dilakukan kepada Rasulullah. Lantas lalu dia mengajak mereka. Dia mengajak mereka menuju ke kebunnya. Rasulullah cerita, Rasulullah ni lapar. Rasulullah lapar. Sambil mencerita keadaan tujuan sebenar ni, Abu Haitham ni rasa seronok sangat sebab Rasulullah lapar mencari dia. Kalau kita kata, hang lapar mencari aku pun tak ada apa. Walhal dia ketika ni memang tak ada apa lagi. Dia adalah bahan-bahan mentah tu dia baru nak pergi buat lah. Kalau kita nanti kata, awak tak abang awal-awal boleh masak. Ni main terkejut tergempak padahal kita ada benda boleh masak. Kita tak marah kan? Berbeza dengan sahabat Rasulullah ni. Tak apa je kita. Jom. Jom. Dia mengajak mereka untuk menuju ke kebunnya dan menghamparkan bagi mereka hamparan. Hampak tikar lah. Dia nak bagi Rasulullah duduk. Cara dia melayan tetamu. Kemudian dia pergi ke pohon kurma dan datang dengan membawa setandan kurma dan meletakkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa engkau tidak pilih rutub? Ini untuk kami. Dia menjawab, wahai Rasulullah, aku ingin engkau yang memilih dari rutub dan buah busra. Ini kurma yang belum matang. Dia bawa mai kepada Rasulullah satu tandan. Bukan dia bawa mai satu tangkai, tapi satu tandan kurma dibawa kepada Rasulullah. Bila satu tandan ni, dalam tandan kurma tu, dia ada yang masak ranum, ada yang sedang, ada yang belum matang. Ada yang belum matang. Kemudian, Rasulullah pun kata, awak tak ambil hak rutub ni, hak yang dah masak ranum. Pasal apa mai ada 3 macam jenis? Dia ni, Abu Haisam ni, dia masuk pergi cari buah yang terbaik. Kita tahu kita tahu pokok kita ni kita kenal. Yang ni buah dia rasa manis, yang ni kurang manis. Yang ni lemak. Itulah. Jadi dia tahu buah yang terbaik ni dia buat main standar. Dalam setandan kan selalunya peribahasa Melayu, setandan pisang tak sama besar, masak pun tak sekali. Itulah sifat kurma pun macam tu. Jadi bila Rasulullah kata, awak tak bawa mai hak yang masak semua. Pasal apa bawa mai? Ada 3 peringkat ni dia bawa mai. Jadi apa dia jawab? Dia kata dia nak suruh Rasulullah sendiri pilih. Dia nak Rasulullah sendiri yang memilih dari rutub dan buah busr. Yang ni buah kurma yang belum matang. Rasulullah ni suka makan di antara rutub yang belum matang.
yang tidak terlalu ranum. Sebab apa? Sebab bila mana dia yang belum cukup matang ni, dia lebih berjus dan dia tidak lembek, tak lembut. Rasulullah lebih suka makan rutab. Jadi dia kata kepada Rasulullah, pilihlah yang mana nak. Ah. Kemudian mereka makan dan minum air. Air yang dia bawa lah. Air tu air sejuk, air sedap. Mata air yang diletakkan di dalam bekas. ah, Kalau siapa pernah pergi tengok pameran artifak daripada peninggalan baginda sallallahu alaihi wasallam, dia ada tunjuk bekas air, bekas air yang diperbuat daripada kulit binatang. Ini kambing, dijahit, dan dijadikan sebagai bekas air. Dalam bekas air itulah dia bawa mai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi Nabi minum air tu. Air bukanlah kata air Milo ke, air Nescafe ke, teh tarik ke, kopi O ke pun bukan. Hanya air putih biasa saja yang diberi minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi dia yang diriku berada dalam genggamannya. Siapa dia ni? Rasulullah bersumpah atas nama Allah, dengan nama Allah yang diriku berada pada genggamannya. Genggaman Allah Ta'ala. Ini adalah kenikmatan yang semua akan ditanya tentangnya pada hari kiamat nanti. Iaitu teduhan yang sejuk, rutab yang baik dan air yang sejuk. Rasulullah ni dia duduk di dalam pohon kurma, di bawah teduhan yang sejuk. Dalam Al-Quran disebut wazillim mamdud. Air yang sejuk dapat Rasulullah nikmati. Wa ma'im maskub. Buah yang banyak. Wa fagihatin katsirah. Kan? Surah Al-Waqi'ah. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Wa furushim marfu'ah. Dan hamparan yang tebal-tebal. Dan kata Rasulullah, walaupun Rasulullah duduk di atas hamparan biasa saja, dan kata Rasulullah, nikmat yang sedang kita nikmati hari ini akan ditanya di hadapan Allah nanti. Daripada mana kamu perolehi? Maka Rasulullah kata, demi zat yang telah menciptakan aku berada dalam genggamannya. Dia nak habaq kepada Allah nanti, Abu Haitham jamu dia makan. Bagi dia makan buah kurma, bagi dia minum air yang sedap, bawa dia duduk di bawah naungan yang teduh. Dia nak jawab kepada Allah Ta'ala. Seronok tak Abu Haitham? Allah. Seronok dia. Sebab apa? Sebab Rasulullah nak cerita pada Allah. Penceritaan Rasulullah kepada Allah, iaitu berkenaan dengan keadaan bahagianya disambut, dilayan oleh seorang sahabat ni. Kemudian dia kata Abu Haitham dia nak pergi sembelih. Dah bagi makan, dia nak pergi buat. Dah bagi makan kurma, dia nak pergi buat makanan. Kita ni selalu bagi makan dulu, lepas tu bagi makan buah Rasulullah sebab tu dia ajak kita makan buah dulu, baru makan makanan. Dia ni ada anak kambing lah, dia ada kambing. Kemudian bila dia nak pergi sembelih kambing, Rasulullah pesan kepada Abu Haitham ni, jangan engkau sembelih binatang yang boleh menghasilkan susu. Jangan ambil ibu kambing. Jangan ambil ibu. Maksud dia ambil yang lain lah. Ambil yang kecil-kecil lah. Jangan ambil yang besar tu. Sebab apa? Sebab dia boleh menghasilkan susu. Ataupun mungkin dia tak beranak lagi ke. Jadi hang pilih yang lain. Pilih yang lain. Ini peribadi indah Nabi SAW. Walhal, kalau ambil hak anak dara, kambing hak anak dara tu, yang tu paling sedap. Kambing yang paling sedap waktu dia anak dara. Kalau dah dia jadi mak dara, kurang. Allah macam kita lah. Kan umur-umur tera kita ni orang tengok pun tak ada selera dah. Kan? Jadi kalau kata duk muda, remaja, darah sunti tu, orang tengok kat jari pun orang berkenan. Atas belakang tangan tu gebu saja tu. Gigi pun cukup, rambut pun lebat, segak cantik. Kalau lagu-lagu kita ni orang pandang cakap sekali, orang tak balas pandang lah. Orang tahu dah. Macam itulah keadaan kambing ni.
Rasulullah tak bagi. Dia nak pilih yang terbaik lah. Macam dia pilih rutub bagi Rasulullah makan tu. Ha? Jadi dia, bila Rasulullah pesan macam tu, dia tak jadi ambil. Pasal apa Rasulullah kata dia boleh menghasilkan susu. Maka Abu Haitham menyembelihkan seekor anak kambing jantan atau betina. Maksud dia atau betina di sini syak perawi. Jadi ada yang kata dia sembelih anak kambing jantan, ada yang kata dia sembelih anak kambing betina. Nah, bila ada atau di sini dinamakan syak rawi. Perawi hadis ni tak pasti sama ada jantan ataupun betina. Dan menghidangkan kepada baginda. Zaman Rasulullah dulu buat sup lah. Nah, kalau kita ni, kita buat kambing golek, kita buat kari, kita buat apa lagi? Buat masak kurma, macam-macam lah. Macam-macam lah orang kita pandai olah. Sebab kita banyak perkakah, banyak alat. Rasulullah dulu zaman dia rebus dengan ayak je. Ubuh garam. Itu saja. Kemudian Rasulullah SAW pun makan. Mereka pun makan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau memiliki pembantu? Dia nampak semua Abu Haitham buat sendiri. Buat hidang makanan, sembelih kambing, buat sup, buat roti, mejamu Rasulullah. Semua dia buat sendiri. Kira sibuk lah, dia tak boleh tunggu nak sembang dengan Rasulullah. Itu Rasulullah tanya dia, tak ada khadam ke? Tak ada pembantu ke? Yang nak suruh buat kerja sama? Dia kata, tak ada. Dia kata, dia tak ada. Jawab Abu Haitham, tidak. Rasulullah SAW bersabda, jika kita perolehi tawanan perang, maka datanglah kepada kami. Tak apa, dia kata. Kata Rasulullah, nanti bila kami balik daripada perang, kami ada tawanan. Dan tawanan itu biasanya dijadikan hamba. Kami nanti hadiah dekat kamu, hai Abu Haitham. Satu ketika Rasulullah SAW pun memperolehi 2 orang budak. Ini tawanan perang. Maka Abu Haitham pun datang kepada Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, pilihlah mana satu dari keduanya. Abu Haitham menjawab, Rasulullah SAW, pilihlah untuk aku. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang diminta pandangan adalah orang yang dipercayai. Ambillah yang ini kerana aku melihat ia menunaikan solat. Perlakukanlah dia dengan baik. Abu Haitham menemui isterinya dan menceritakan kepadanya apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi. Isterinya berkata, engkau tidak mampu melaksanakan perintah Rasulullah SAW itu kecuali memerdekakan budak itu. Mendengar hal itu, Abu Haitham berkata, dia aku merdekakan. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang Nabi atau khalifah kecuali ia memiliki 2 penasihat. Penasihat yang menyuruh kepada kebaikan dan yang mencegah daripada kemungkaran serta penasihat yang tidak berhenti mencelakakan. Barang siapa yang dihindar daripada penasihat yang buruk, maka sesungguhnya ia telah dilindungi. Okey, kita sambung. Kita sambung cerita yang mana lepas dari Rasulullah tanya dia, tak ada siapa ke yang nak tolong? Kata dia tak ada siapa, tak apa. Rasulullah kata, nanti bila kami ada budak, kami ada hamba, amal kat kami. Cerita ni lepas Rasulullah balik daripada rumah Abu Haitham, dipanggil untuk berperang dalam peperangan Khaybar. Sejarah ini berlaku dalam peperangan Khaybar. Kemenangan besar dimiliki oleh tentera-tentera muslimin. Maka ramailah hamba yang ditawan. Banyak tawanan perang. Termasuklah kaum wanita. Wanita dia ada ke di medan perang? Dia ada. Dia pun nanti menyediakan makan minum dan merawat tentera-tentera yang terluka. Jadi bila mana pihak lawan kalah, semua milik pihak musuh menjadi harta ghanimah, harta rampasan bagi pihak yang menang. Jadi Rasulullah pun tawan pada keseluruhan lah. Dari segi harta, baju besi, alat-alat peperangan dan sebagainya. Dan hari itu dapat 2. Dapat 2 kepada Rasulullah. Rasulullah kata, pergi panggil Abu Haitham. Mai. Suruh dia pilih yang mana satu yang dia nak. Kemudian Abu Haitham pun menghampiri baginda SAW. Rasulullah kata, pilihlah yang mana satu yang berkenan.
Lepas tu dia kata kepada Rasulullah, tak apalah, dia tak kisahlah mana-mana. Lebih kurang macam itulah bahasanya. Nah, tak kisahlah. Ya Rasulullah, yang mana satu pun, tolonglah pilih untuk dia. Yang mana yang terbaik. Sebab, dia tidak mahu dia memilih kerana nafsu. Baik, di dalam syarah hadis ni, menceritakan kedua-dua perempuan, hamba perempuan itu cantik. Cantik. Ha? Tapi bila ada dua cantik, tentu ada seorang yang lagi cantik daripada nombor dua tu. Dia tak mau pilih dengan nafsu. Dia tak mau pilih dengan nafsu. Dia nak suruh Rasulullah pilih. Maka di antara kedua yang cantik tu, Rasulullah ambil satu yang tak berapa nak cantik sangat tu. Benang kat nombor satu lagi. Kenapa? Rasulullah kata, ambil yang ni. Ini ra'aitu yusalli, sebab aku nampak dia semayang. Tak elok pun tak apa. Rasulullah kata, khudh hadha. Ambil yang ni. Aku nampak dia semayang. Dan kata Rasulullah, kenapa suruh aku pilih? Kerana Rasulullah itu lebih muktaman, lebih dipercayai di dalam memilih sifat, bentuk, dan akhlak yang terpuji. Sebab tu dia bagi kepada Rasulullah untuk memilih. Lepas tu Rasulullah pun kata dekat dia, tak apalah, ambil yang ni semayang. Pilihlah yang baik. Dalam pilihan kita, ni Rasulullah pilih Mbak Abdi. Kita memilih untuk menjadi menantu kita. Cari pertama yang sembahyang. Nombor dua baru tanya dia kerja apa. Tanya awal-awal lagi nak tanya sembahyang ke tak. Kalau dia tak sembahyang, suruhlah dia sembahyang saat dulu. Macam manalah dia nak memimpin anak ni kalau kata dia tak boleh sembahyang. Tak kira lah. Bakal menantu itu sama ada di kalangan perempuan ataupun bakal menantu yang lelaki. Kena ada basic paling utama sembahyang. Ini pilihan Nabi SAW. Jadi bila dia pesan, wastausi bihi ma'rufa, Rasulullah pesan kepada Abu Haisam ni, nak ambil yang ni semayang. Hang buat baiklah dekat dia, janganlah buat lagu kaldai tu. Kuda sungguh-sungguh buat kerja dari pagi sampai malam. Dahlah binatang ternakan tu banyak, ladang kurmanya besar, anak-anaknya ramai. Jadi janganlah suruh dia buat semua. Ini nasihat Rasulullah. Tetapi jadikanlah dia seperti ahli keluarga kamu. Layanlah dia dengan sebaik mungkin. Inilah yang dimaksudkan. Wa tausi bihi ma'rufa. Pergaulilah ia dengan sebaik mungkin. Jadi Abu Haisam ni seronoklah dapat seorang. Bawa baliklah, tunjuk dekat isteri. Tunjuk kat isteri. Dia ceritalah kat isteri dia. Rasulullah kata yang ni lagi bagus. Dia bagi dua. Tapi Rasulullah suruh pilih salah satu. Aku pilih yang ni. Dengan sebab Rasulullah kata, ambil yang ni semayang. Tapi Rasulullah pesan, layanlah hamba kamu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan layan dia seperti hamba abdi. Tapi layan dia seperti ahli keluarga. Dia kata, aku ambil lah yang ni. Lepas tu, isteri dia jawab. Isteri Abu Haisam ni jawab. Kita tak boleh nak buat kat dia macam tu. Kita tak boleh nak buat kat dia, nak layan dia dengan sebaik mungkin. Sebab rumah kita ni kerja banyak. Aku bimbang, dia sendiri tak berapa nak yakin dengan diri dia, dia nak boleh layan hamba abdi yang berumah itu dengan macam mana yang Nabi suruh. Dia kata, yang terbaik nak ikut saranan ataupun pesanan Nabi ni, kita merdekakanlah dia. Itulah yang paling terbaik. Kita bebaskanlah dia. Jadi Abu Haisam ni kata, dah lah kerja rumah semua aku buat seorang-seorang. Dah dapat seorang hamba, dia nak suruh bebas pula. Sebab nak ikut macam mana cara Rasulullah pesan agar melakukan kepada hamba itu dengan sebaik mungkin. Jadi yang terbaik untuk seorang hamba ini adalah kemerdekaan. Lalu dia pun membebaskan. Fahuwa atiq. Bebas. Bila dah habis bebas ni, dalam cerita yang lain, Rasulullah ni pergilah ziarah ke tempat dia. Pergi di tempat dia, tengoklah perempuan hamba yang dipilih oleh Rasulullah itu ada dalam rumah. Tak buat kerja kebun pun, tapi buat kerja rumah. Buat kerja rumah.
Rasulullah tanya, yang ni ke yang aku bagi tu? Dia kata, ya. Dia kata, aku bebaskan dia. Aku merdekakan dia. Tapi dia tak mau pergi mana-mana. Dia kan hamba tawanan. Dia nak boleh pergi ke mana. Maka dia duduk jugalah di rumah Abu Haisam. Jadi macam adik-beradik. Jadi ketika ni, yang didatangkan satu hukum, lelaki, tuan boleh mengguna pakaikan hamba perempuan, pergauli seperti mempergauli isteri. Halal. Nah, halal dia tidur dengan hamba perempuan. Jadi dia layan hamba perempuan yang dihadiahkan oleh Nabi SAW itu seperti mana dia layan isteri dia juga. Dia buat baiklah. Dah merdekakan, kemudian dia pergauli dengan kebaikan. Tapi hamba ni rajin lah. Rajin dia buatlah kerja melebihi isteri Abu Haisam tu sendiri. Lepas tu Rasulullah puji. Rasulullah puji isteri Abu Haisam. Yang mana kata Nabi SAW, Inna Allah lam yab'as nabiyya wala khalifata illa walahu bitanatan. Allah Ta'ala ni dia takkan utus seorang Rasul ataupun seorang Nabi, melainkan didatangkan kepadanya dengan dua jenis penasihat. Penasihat yang pertama, kata Rasulullah SAW, ta'muru bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Penasihat yang pertama, yang suruh kita buat baik, yang cegah kita buat kejahatan. Dan sementara penasihat yang kedua pula, dia kata, la ta'lu khabala. Yang ni kerja duk suruh buat jahat. Okey. Ini cara Rasulullah mengajar kita dalam memilih kawan. Kalaulah di sisi kita ada kawan yang selalu suruh kita buat jahat. Yang selalu suruh kita balas dendam. Yang selalu ajak kita buat khianat dan sebagainya. Maka itu bukan sahabat yang baik. Tinggalkan dah dia. Sebab pada akhir hadis ini, Baginda SAW berkata, maka sesungguhnya celakalah siapa yang dapat sahabat ataupun penasihat yang menyuruh kepada kejahatan. Celakalah hidupnya. Jadi Rasulullah pun memberi nasihat kepada Abu Haisam ni. Beruntung hang dapat isteri. Dapat-dapat. Dahlah dia buat kerja rumah selama ni seorang-seorang. Orang buat main hamba abdi kepada dia. Dia kata bebaskanlah untuk mengikut nasihat Rasulullah. Bila dah diberi kebebasan, dia bagi suami dia pergauli si hamba itu seperti mana mempergauli diri beliau. Itu yang Rasulullah kata. Isteri kamu ini adalah isteri yang terbaik. Baik, kesimpulan daripada hadis yang kita baca ni, kita tahu bahawasanya kenikmatan dunia yang dimakan buah, minum air yang sedap, yang sejuk, yang Rasulullah kata, duduk di bawah naungan pohon kurma adalah harus. Maknanya, boleh tak kita manusia yang beriman dengan Allah dan Rasulnya menikmati kesedapan dunia? Boleh. Janganlah tak boleh, tak mahu itu semua dunia. Letaklah dunia di tapak kakimu. Tidak. Kita hidup dalam dunia, kita harus menikmati segala kenikmatan dunia. Tapi jangan sampai kita lupa. Apa yang boleh kita ambil pengajaran pertama, Rasulullah juga menikmati kesedapan dunia. Di antaranya, menikmati rutab, kurma yang masak, kurma yang pertengahan, kurma yang belum matang. Dia rasa tiga-tiga tu. Dan Rasulullah pun bagi tahu, pada 3 jenis kurma yang baginda makan ini, mempunyai kesedapan yang berbeza-beza. Bila diberi minum air tu sejuk, sedap. Orang lapar ni bila dapat makan tu, sedap puji ayak dia kata. Ni ayak dari syurga. Di bawah naungan keteduhan. Jadi boleh tak kita nikmati? Boleh kita nikmati. Segala kenikmatan dan kesedapan dunia. Okey. Di antara pengajaran yang paling besar yang kita boleh dapat dalam hadis ni, yakni memberi makan kepada orang adalah pahala yang paling besar. Kerana bila kita bagi orang tu makan, dia seronok. Siapa tak seronok dapat makan? Sebiji coklat pun, kalau kita bagi, orang tu seronok. Bahagia.
Ini di antara pengajaran yang paling besar. Tambahlah kalau kita jamu orang. Dengan makanan yang mampu kita perolehi, mampu kita hidangkan. Maka berilah kepadanya sesungguhnya itulah yang terbaik. Nabi SAW sebut di dalam beberapa fadilat, kata baginda SAW, 3 perkara yang akan mengangkat darjat seseorang itu di sisi Allah. Yang pertama, kita jamu orang makan. Tak kira lah kita belanja dia makan ke, kita bawa dia pergi makan ke, kita panggil dia main makan di rumah kita ke, ataupun kita kongsi makanan kita dengan dia. Itu 3 darjat dia kata. Darjat yang boleh mengangkat darjat kita di sisi Allah. Yang pertama, bagi dia makan. Yang kedua, bagi salam. Itu nombor 2. Berebut-rebutlah untuk memberi salam di antara 2 orang sahabat. Kalau jumpa ni, berebut. Cari ruang, kita dulu bagi salam. Biar kadang-kadang sama-sama Assalamualaikum dan sama-sama jawab. Angkat telefon, jangan hello, tapi Assalamualaikum. Kadang-kadang kita Assalamualaikum, tengok-tengok orang bukan Islam. Tak apalah, sebab kita ni anggap semua itu Islam. Kita bagi salam terlebih dahulu, berebut-rebut. Lepas tu dia pun bagi salam, kita sama-sama jawab salam. Itu pangkat yang kedua. Yang mana pangkat yang ketiga, dia kata bangun mengerjakan solat malam pada hari ketika orang lain sedang tidur. Tahajud dapat nombor 3. Ni darjat kita. Pertama sekali, kita bagi orang makan. Yang kedua, kita bagi salam. Yang ketiga, bangun tahajud. Di antara 3 amalan yang boleh mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh kita ambil kesimpulan pengajaran daripada hadis ni. Dan hadis ni juga dia sebut di sini, iaitu tentang kewujudan suasana dalam rumah kita. Kalaulah kata ahli keluarga kita, anak kita balik mahbang, orang ni buat macam ni dekat dia, kita bagi nasihat yang baik dulu. Jangan kita tak banyak cerita terus pergi menyerang. Bagi nasihat yang baik dulu. Kalau kita rasa dia tak boleh bergaul, kita jangan lepaskan dia sendirian macam tu. Sebaliknya kita temani dia. Dan kemudian kita selidik dulu. Kan? Hari ni punya suasana hari ni, bila mana anak balik mahbang dekat mak, tak mau pergi dah sekolah, cikgu tu suka marah. Cikgu tu suka marah. Lepas tu, mak tu esok pergi terus dekat cikgu. Cikgu jangan marah dekat anak saya. Jangan kata apa pun kat anak saya. Cikgu ni dia kadang-kadang angin dia pun tinggi juga. Tak apa. Tak bagi marah, tak usah marah. Tak usah kata apa. Cikgu jangan bagi kerja sekolah banyak-banyak. Tak usah bagi dia buat apa. Biarlah dia duduk tang tu. Kesian kat budak tu. Penaya dah. Tok Inaya. Saya jumpa di antara rakan-rakan guru yang mana bersikap sedemikian, kesian dekat budak tu. Tak apa, kita anggap ini satu cabaran. Kalau orang main marah dekat kita, itu cabaran. Orang tak suruh main pedang ke leher kita nak bunuh cikgu marah kat anak saya bunuh cikgu. Tak pun. Cuma dia sekadar bagi peringatan. Tidak pun, dia akan telefonlah di mana-mana. Sekarang ni ibu bapa hebat-hebat telefon kementerian terus. Anak dia tak pakai baju seragam, kita suruh pakai baju seragam. Dia marah dengan sebab kita suruh anak dia pakai baju seragam. Dia telefon kementerian. Ambil hang. Macam-macam perangai ibu bapa. Jadi hadis ni nak cerita, kita ni bagilah nasihat yang baik. Habaq dekat dia, tak apa cikgu marah tu cikgu sayang. Kamu dipinggirkan pun tak apa. Ada sebab. Setiap benda yang berlaku itu ada sebab. Jadilah seorang penasihat yang baik. Jangan kita yang jadi tukang bakar. Ada sekok tukang kipas, ada sekok tukang bakar. Jadi dikatakan kita ni ada pendamping, ada pendamping dalam diri kita.
apa dia, sahabat kita ataupun mungkin orang yang terdekat dengan kita yang membisikkan kebaikan, maka kita buat baiklah. Yang membisikkan kejahatan, itulah kejahatan. Nah, kejahatan seperti mana yang kita sebut di dalam beberapa hadis yang Rasulullah sebut sebagai qarin. Ada yang kita nampak penasihat kita berupa seorang sahabat yang datang. Kadang-kadang kita tak nampak berupakan bisikan yang membisik kebaikan dan juga kejahatan. Wallahu alam. Kita baca satu saja hadis hari ini, sebab hadis hari ini hadis agak panjang. InsyaAllah minggu depan kita akan sama-sama membaca kesempitan hidup para sahabat. Hari ini kita tak ada bacaan Yasin. Saya ada high sikit. Kesempitan hidup para sahabat ketika perang. InsyaAllah. Macam mana mereka punya susah menghadapi peperangan. Kadang-kadang berlaku perang musim sejuk yang amat sangat. Kadang-kadang musim panas membakar. Kadang-kadang tak ada makan apa, tak ada minuman apa, nak kena berperang. Kehebatan para sahabat. InsyaAllah. Wallahu'alam. Okay, ada soalan tak sebelum saya tutup kuliah kita pada pagi ni? Saya ada temu janji dengan doktor pagi ni. Sebab tu saya tak boleh lama dah. Mohon ampun dan maaf lah atas segala kekhilafan saya. Jadi saya akhiri dulu kuliah kita pagi ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah dan kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathira. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين ورحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم.